Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kitab Allah syarah hakikat, awal agama mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dunya amin. Sebelum kita memulakan pengajian kita, mari sama-sama kita membetulkan cara mata hati kita memandang. Zahirnya menghadap kepada tubuh jasad yang sifatnya kaku. Tubuh jasad yang ada di depan ini kaku, tidak bermaya, tidak boleh memberi kesan. Dia adalah makhluk ciptaan Allah. Tetapi dalam majlis ilmu ini, diri yang kaku ini, jasad yang kaku ini telah dijadikan perantaraan untuk menceritakan, untuk mengkhabarkan yang pada hakikat sebenarnya jasad kita ini, jasad tuan-tuan hanya menghadap tubuh yang dipanggil si alim, tetapi mata hati itu biarlah menatap yang al-alim, yakni Allah Ta'ala. Atas jalan sebab-musabab ini, duduk belajar mendengar, maka hakikat sebenarnya yang memahamkan, yang memperkenalkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuknya hari ini awal agama mengenal Allah, berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu itu, mengapakah kamu tidak melihat, yakni tanda-tanda dan bukti kebesarannya. Bermakna tanda-tanda bukti kebesaran Allah Ta'ala itu ada pada diri kita dan juga alam ini. Diri kita dan alam ini adalah tempat Allah mentajalikan, tempat Allah menyatakan dirinya. Adanya alam ini menyatakan adanya pencipta Allah. Adanya alam ini menyatakan bahawa pencipta itu dia mempunyai sifat. Sifat apa? Sifat kuasa, sifat berkehendak, sifat berilmu, sifat hidup, melihat, mendengar dan berkata-kata. Adanya penciptaan alam ini nak menyatakan pencipta itu sudah tentu dia menciptakan makhluk yang boleh melihat, mendengar dan berkata-kata. Maka itulah juga dalil bukti menunjukkan Allah itu melihat, mendengar dan berkata-kata. Mana mungkin, malah mustahil pencipta yang dikatakan hebat itu menciptakan makhluk yang boleh melihat, mendengar dan berkata-kata, dalam keadaan yang sama dia pula buta, pekak, bisu. Mustahil sama sekali. Rupa-rupanya di kita ni tuan-tuan mulia nak menyatakan siapa? Menyatakan dia, yang Allah Subhanahu Taala. Setelah kita tahu apa saja yang ada di alam ini, penciptaan ini, gerak dan diamnya, itu nak menyatakan Allah. Bermakna dalam ibadat kita yang nampak tekun itu, pandanglah dialah sebenarnya yang melakukan. Pandanglah dia, jangan alihkan pandangan. Kita ini kalau tidak disentuh perkara ini, rupa-rupanya bertahun-tahun yang lalu kita memang dah beralih pandang dengan dia. Cuba bayangkan perasaannya seorang bapa, anaknya meminta duit, meminta sesuatu, tetapi wajahnya tu tak dipandang kepada wajah ayah. Ayah duit ya, nak duit ni, suruh main resap. Bukan banyak pun, RM50 je, sikit tu takkan tak boleh bagi.
Itu dapat duit ke dapat penampar? Nak duit tapi pandang wajah ayah pun tak nak. Nak syurga, nak pahala, pandang Allah tidak. Kita ada basar, pandangan kasar. Kita ada basirah, pandangan batin, pandangan hati. Bicara kita di sini bukan mata ini. Bicara kita ada mata di sini, memandang dia. Ketika mana rokok dan sujud, tawaf kita, melontar kita, lapar perut di siang Ramadan berpuasa, bangun malam berzikir, tasbih, tahmid, selawat, istighfar, pandanglah dia yang memperlakukan. Setelah melihat dia yang memperlakukan, kita akan asyik dan perhatikan dan mengagungkan pencipta itu, yang membangunkan kita, yang menggerakkan ilham kita, yang mendatangkan ilham kita untuk minta itu, minta ini. Dia juga yang mengilhamkan. Dia memperwatakkan kita tengah berdoa. Ini kan ibadat. Hakikat ibadat itu mesti disertakan dengan memandang dia, fokus pada dia, ingat pada dia. Tak dikatakan ibadat sebenarnya, bukan dianggap amal soleh jika kita hanya gerak-gerak semata-mata tanpa batinnya menatap dia. Amal soleh itu mesti ada dua sisi. Sisi zuhirnya gerak-gerak, rumah ke masjid, rokok, sujud, tawaf, melontar, laparkan diri. Itu fizikal kita, begitulah jasadnya. Tak cukup dengan itu saja, mestilah dilengkapi dengan pasangan, iaitu batin. Batinnya tu pandang siapa? Mata hati tu pandang siapa? Kita hanya diberi satu peluang, satu arah saja untuk memandang. Seperti kita zahir ini, kalau dah pandang depan, tak mungkin pandang belakang. Tapi kalau dah pandang belakang, tak mungkin pula pandang depan. Bermakna kita hanya boleh memandang satu arah saja. Begitu juga mata batin ini, kita hanya diberi pandang satu arah saja. Kalau dah pandang Allah, tidak pandang diri. Tetapi kalau tidak pandang Allah, pastinya pandang diri. Dalam amal soleh, pandang diri, akan bertunaslah penyakit-penyakit syirik itu, sekutu itu, riya, sum'ah, takabbur, ujub, dan berbagai lagi. Berbagai lagi. Dia tak sempurna tuan-tuan mulia. Kita hanya pergi keluar masjid, rumah masjid, bangun malam, berzikir, berselawat, takbir, tasbih, tahmid, tapi tidak ada pun merasai kebersamaan itu bersama Allah, bersama rasa kuasa Allah. Itulah ketandusan kini dilihat, satu ketandusan bagi kita yang berilmu dan beramal. Apabila kita beramal, tidak rasa bersama Allah, tidak rasa bersama kekuatan Allah. Dan pada dirimu itu, mengapa kamu tidak melihat? Renunglah sikit, pandang sikit dalam-dalam, perhati molek. Rupa-rupanya di situ ada tanda-tanda dan bukti kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Waktu kita rokok, sujud itu, pandang molek-molek, perhati elok-elok. Di ketika ketaatan dan kebesaran itu, nampak apa? Tanda-tanda dan bukti kebesaran Allah, mulianya Allah, agungnya Allah. Kita barulah ada sifat watak hamba diri setelah terpandangnya Allah yang berkuasa, barulah rasa diri ini lemah, dhaif. Apabila memandang Allah yang berilmu, maka terpandanglah diri ini jahil. Kan sifat hamba begitu, jahil, lemah. Apabila terpandang kesempurnaannya sifat Allah itu, maka boleh lihat kekurangan diri. Apabila lihat mulianya Allah, baru nampak hinanya diri. Apabila nampak hebatnya Allah, baru rasa kerdilnya diri. Mula kita watak dengan watak hamba.
Selagi mana kita tidak memiliki dalam ketaatan itu watak-watak penghambaan, selagi itu amal kita ditolak Allah. Kita disuruh jadi hamba, bukan jadi Tuhan. Rupa-rupanya kita tidak sedar diri bahawa setiap kali kita memperbanyakkan amal-amal kita, rupa-rupanya kita sedang membina Tuhan-Tuhan diri. Tuhan bangun malam, Tuhan puasa, Tuhan apa saja yang dikatakan menyembah selain pada Allah, itu syirik. Apa yang dikatakan menyembah selain pada Allah, itu syirik. Jadi kita bukan lagi tekun dalam memperbanyakkan rakaat solat ataupun memperbanyakkan bilangan tasbih, tetapi mari sama-sama kita di samping membanyakkan tasbih, memetik biji tasbih, di samping kita mempanjangkan rakaat-rakaat kita dalam solat, tetapi tekunlah juga kita, malah itulah terlebih utama, supaya mata hati itu terus istiqamah menatap hanya Dia. Kita tekun jaga istiqamah sembahyang duha, hari-hari 4 rakaat paling tidak. Hari-hari sebelum tidur Yasin dengan surah Waqiah, suratul Mulk. Istiqamah kita. Dan biasa pakai serban, daripada bujang sampai ke tua, sampai bercucu pakai serban ni. Istiqamah kita jaga. Berusaha kita, kalau jika tidak ada uzur, memang sembahyang kat masjid dan tempat lain. Tapi nak tanya, kenapa tak usahakan istiqamah memandang Allah? Itulah hakikat ibadat sebenarnya. Al-istiqamah tu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Apa maksud sini? Istiqamah pada menatap Allah, kerana setelah menatap Allah baru dikata ibadat. Istiqamah hati memandang Allah, minta itulah. Kalau tidak ada memandang Allah, tidak ada syuhud pada Allah, tidak kata amal. Amal mesti ada 2 perkara: gerak-gerak, rupa bentuk solat, rupa bentuk ibadat. Dan keduanya, ibadat batin itu menatap Dia. Tanpa menatap Dia tidak kata ibadat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa berhendak untuk bertemu dengan Tuhannya, nak dia beramal soleh, ya, amal soleh. Dia dikatakan amal soleh itu wala yusyrik, tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan ibadat itu dengan sesiapa pun, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, dan kita faham apa dia hanya untuk Allah. Hanya memandang Allah, hanya mengenal Allah, Dia yang menganugerahkan. Mari sama-sama kita betulkan balik cara beribadat. Ada 3 golongan. Orang beribadat. Pertama, merasa kuasa diri. Dia merasakan dirinya berkuasa untuk melakukan ibadat. Kalau begini cara kita, dah cukup dah tu, ubahlah. Jangan rasa kuasa diri. Kita ni lemah. Kita adalah merupakan jasad yang tubujur kaku, lemah, tak mampu melakukan taatan, tak mampu tolak maksiat. Setelah kita tahu sifat 20, mengajar sifat 20 mengajar kita sifat ma'ani itu sifat Allah, sifat yang ada pada zat Allah, pada diri Allah, ada kesan pada makhluk. Macam mana kita beritahu Allah berkuasa? Kesan sifat kuasa ada pada makhluk. Bertajalli, manifestasi, pantulan atau sinaran. Sinaran bukan hakikat sebenarnya. Jadi merasa kuasa diri. Selagi mana ada rasa kuasa diri, selagi itulah berlaku syirik pada ketaatan kita, amal ibadat kita. Dan yang kedua, sekarang tukarkan yang kedua ni. Setelah puluh tahun rasa kuasa diri, bagaikan kita ni selangkah lagi nak masuk syurga rasanya kalau beramal tu. Sekarang ni merasakan ianya, yang ibadat itu adalah anugerah. Tuan-tuan datang ke masjid ini untuk solat berjemaah, ini kan anugerah Allah. Tuan-tuan duduk datang kuliah ini anugerah Allah.
faham pula bicara tauhid ini. Ini anugerah Allah. Bangun malam nanti dapat buat 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat, itu anugerah Allah. Berpuasa pula, besok bersahur, bangun bersahur, puasa sunat Isnin, sunat Khamis, anugerah Allah. Dapat berbuka dengan manisan, ikut sunnah Nabi, buka dengan benda yang manis, dapat pegang tamar sebiji, buka puasa, anugerah Allah. Bukan kita pandai mengatur diri kita ikut sunnah Nabi, tidak. Kita ini pada hakikat sebenarnya setiap saat itu disingkap takdir sahaja. Kita sekarang sebenarnya melihat takdir kita sekarang ni sedang melihat takdir. Maka yang kedua, yang ketiga itulah ini peringkat VVIP lah ya. Dia hanya melihat takdir Allah yang di azali itu kan. Pada Allah di azali itu. Sekarang kita ini sedang melihat ini takdir kita. Sebelum kita dicipta, diwujudkan ke muka bumi, dilahirkan, dikeluarkan, dinyatakan sebagai makhluk Allah ini, asalnya tiada. Tetapi dalam alam ilmu Allah Ta'ala itu, kita dah ada ke belum? Sebelum Allah ciptakan qalam, Lauh Mahfuz, Arash, Suratul Muntaha, Nur Muhammad SAW, sebelum Allah ciptakan mana-mana makhluk, dalam ilmu Allah itu kita dah ada ke belum? Sudah ada. Mana mungkin Allah buat cerita perkara itu yang dia pun tak tahu nak ada ni, baru ada dah. Apa itu qidam? Qidam itu ialah awal tiada permulaan. Sedia ni tiada permulaan. Bermakna ilmu Allah pun sedia juga, tiada permulaan. Kuasa Allah pun sedia juga, tiada permulaan. Kehendak Allah pun sedia juga, tiada permulaan. Ilmu Allah pun sedia, tiada permulaan. Bermakna sebelum Allah ciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah ciptakan qalam, Arash, Lauh Mahfuz, kita sudah ada dalam pengetahuan Allah. Kemudian diciptakan ke bumi ini. Ini ada dalam bentuk wujud, kewujudan. Tetapi dalam ilmu Allah, ada pada ilmu Allah. Ada pun yang sekarang ini setelah diwujudkan pada penciptaan. Jadi kita ini bukan ada dan bukan tidak ada. Macam mana tu? Nak kata tidak ada, ada dah dalam ilmu Allah. Nak kata tak ada, dia memang asal tak ada, mau diadakan. Jadi kita ni ada tak ada, itulah makhluk. Benda ada tak ada, ini bayang-bayang. Bayangkan ada tak ada. Kita ni lah, inilah bayang-bayang. Bukan wujud hakiki kita ni. Bukan wujud hakiki. Bukan wujud majazi. Wujud, kalau hakiki tu sebenar wujud, realitinya gitu. Lawannya fantasi lah. Hidup kita fantasi dan khayalan, waham, sangka-sangka macam ada. Sekarang ini kita beramal sangka-sangka macam soleh, masalah tu. Sangka-sangka macam alim, sangka-sangka macam warak, sangka-sangka macam orang soleh, sangka-sangka banyak ibadat. Bukan, kamu tak banyak ibadat pun, kamu hanya disingkap takdir kamu yang sedang melakukan ketaatan dan kesolehan. Itu semua atas peraturan Allah Ta'ala. Bicara kita ni nak ajak supaya leburkan keakuan, supaya jangan pandang diri lagi bahawa tak ada pada kita sebenarnya kuasa itu. Maka sekarang ni mari sama-sama kita upgradekan kita punya penghayatan. Tak perlu ubah amalan, buat nota sikit lah ya. Takut orang kadang ustaz ni cerita apa tak tahulah, macam nak mengajak perjabariah je, budak dah kata, macam tak nak ajak beramal saja. Ni saya buat nota sikit bagi peringatan. Amal seperti biasa, amal seperti biasa.
Dulu amalnya sebelum tidur baca surah Waqiah, surah Tabarakallah, surah Mulk. Sekarang pun dah faham pun tentang tauhid pun baca juga. Cuma penghayatan ni dah mula berbeza. Amal seperti biasa. Ketiganya upgradekan penghayatan. Penghayatan untuk perasa. Ini nota kita. Tuan-tuan buat amal seperti biasa. Kalau dulu dah memang terus main berjemaah, ingin macam mana pemulangan ilmu tauhidnya, makrifatnya, buat seperti biasa. Cuma dulu kita rasa kuasa diri. Aku nak pergi ke masjid, sekarang ni pergi juga ke masjid, amal seperti biasa. Tapi upgradekan penghayatan. Kalau dulu menghayati diri, sekarang hayatilah, itu anugerah Allah. Itu je. Hayatilah. Sebab ketanusan kita sekarang ni ialah tidak merasa bersama Allah, tidak menatap Allah ketika ibadat. Kita tatap diri sendiri. Sebab itu manusia banyak beramal tak nampak berubah. Solat masih ada hasad, solat masih ada tamak. Solat juga, haji tapi kuat mengumpat juga, boleh tahan. Jadi yang kita nak sekarang ni, rasakan anugerah Allah. Setelah 40 tahun beramal, rasa kuasa diri, sekarang ubahlah kesempatan yang ada sementara ini, ubahlah bahawa rasakan anugerah Allah. Dan juga merasakan itulah takdir Allah. Takdir Allah. Ada tak ruang kalau rasa anugerah Allah, rasa takdir Allah, ada tak ruang rasa nak bertunasnya riya, sum'ah, takabur, ujub? Ada? Tak ada. Kita hanya melihat milik Allah. Semua milik Allah kan. Dan kita punya Musalli menceritakan hikmahnya kita solat angkat tangan, Allahu Akbar. Hikmahnya apa? Ini kan syarat serah diri. Ada orang serah diri? Serah diri. Ini nak bergambar, nak buat banner. Serah diri. Kadang-kadang gini kan, bergambar sekarang. Bergambar. Makcik-makcik pun semua gitu. Tak tahu apa makna, tak tahu lah. Yang usap rokok tahu ini kepit rokok ini. Betul. Serah diri. Oh ya, serah diri. Bahawa maka takbir dan angkat tangan kepada Allah, simboliknya serah diri zahir dan batin. Zahir milik Allah, batin pun milik Allah, minda pun milik Allah, hati pun milik Allah, perasaan pun milik Allah, semua ni milik Allah. Kalau dah kata milik Allah, khusyuk tu kita punya ke khusyuk tu? Khusyuk tu anugerah Allah. Rasa manis dalam membaca Al-Quran, lazatnya, manisnya, gembiranya beramal soleh, itu kelazatan, kemanisan beramal itu pun anugerah Allah. Tidak ada milik satu daripada untuk kita, tak ada. Jangan mengaku-ngaku lah. Dah cukup dah 40 tahun ibadatnya, rasa aku tu dah cukup dah, tinggalkanlah. Pandang Allah, anugerah Allah. Setelah fokus kita pada Allah, pasti ni memang Allah nak beri pahala, memang Allah nak beri syurga. Jangan lagi sibuk fokus tentang pahala itu, tetapi fokuskan kepada pencipta pahala itu, pencipta syurga itu. Fokuskan itu. Jelas, rasanya ini dah macam perahan ni. Perahan, tak perlu buka kitab besar ni sebenarnya ni. Perahan, betulkan saja. Maka kalau tuan-tuan faham apa yang bicarakan ni, inilah ikhlas. Yang berpuntal, terbelit lidah nak ceritakan tentang ikhlas tu apa, inilah sebenarnya ikhlas. Kita selalunya kita amal kena ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu buat kerana Allah Ta'ala. Ikhlas tu bahasa Arab. Buat kerana Allah Ta'ala, buat kerana Allah Ta'ala itu di alih bahasa dan bahasa Melayu. Tapi nak tanya, bagaimana nak ikhlas? Ikhlas ni kita kena
Kita kena apa tu? Kita kena buat kalau tak nak, dengan nak cakap pun dah payah kan, sampai nak keluar, kalau boleh jantung pun nak dikeluarkan. Ikhlas ni kita pun tak tahu ikhlas tu apa. Nabi pula bersabda, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahsia daripada rahsia aku. Kita pun tak tahu juga rahsia Allah. Maka ulama-ulama kupaskan melalui jalan hakikat, jalan tarekat, maka membuka pintu hakikat dan makrifat itu mengenai Allah Ta'ala. Rupa-rupanya inilah membawakan kita betulkan saja mata hati ini hanya menatap pihak dia, bukan pihak kita. Selamat, kita selamat. Jadi yang dikatakan al-istiqamatu khairun min alfil karamah, afdal min alfil karamah, istiqamah itu terlebih afdal daripada 1000 karamah para wali Allah. Istiqamah itu, istiqamah yang mana tu? Istiqamah pada menatap dia, menatap Allah. Sebab amalan kita kalau solat saja istiqamah, solat jasad istiqamah, duha tak henti-henti, duha hari-hari 8 rakaat, hari-hari 8 rakaat. Bangun malam istiqamah 12 rakaat tahajudnya. Quran satu hari satu juzuk, dah 20 tahun baca satu Quran, satu hari satu juzuk Quran, dah 20 tahun begitu. Tetapi kalau dalam ibadat itu tidak ada Allah bersamanya, tidak kata amal soleh. Bukan amal soleh itu. Ada rasa diri kita yang melakukannya, itulah syirik. Syirik khafi. Apa tu khafi? Boleh saja terjemahkan pada kecil, tapi kecil tu bahasa Arab saghir, kecil. Tapi khafi itu tersembunyi. Bawa kita faham sikit tersembunyi ni. Kalau kecil kita rasa alah syirik kecil ustaz, alah kecil kan, kecil lah. Kita macam ya kecil gini. Nak tanya syirik itu berdosa ke tidak? Soalan dia. Syirik khafi itu bagusnya kita terjemah tersembunyi, halus, tersembunyi. Dia sembunyi di balik amal-amal soleh, sampaikan tuan punya diri pun tak sedar syirik itu. Rasanya banyak dah 40 tahun punya amalan dah. Rupa-rupanya 40 tahun menyembah patung ciptaan dirinya aku, tak sedar. Rasanya dah ini amal dah 40 tahun ni, dengan wiridnya, dengan zikirnya, bangun malamnya, sedekahnya. Ini bagian setapak lagi masuk syurga. Wah, bukan setapak masuk syurga, setapak lagi masuk neraka. Sekarang ni kita diajar fiqh cara beramal. Mendengar keriban amal, maka mendatangkan semangat untuk beramal. Tapi kita kena tahu ilmu bagaimana nak jaga amal supaya jangan binasa. Amal kalau ada syirik, habis binasa. Habis. Jangan disangka kita ni ahli syurga. Kita ni pun masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita dapat amalan ni pun rahmat Allah kan, anugerah Allah. Allah beri pada kita. Semua daripada dia, tidak daripada pihak kita. Jadi bicara kita ni nak ajak supaya leburkan keakuan diri. Jangan nampak diri, jangan pandang diri. Awal agama adalah mengenal Allah. Awal mengenal Allah adalah mengenal diri. Nak kenal Allah, kenal diri. Sebut saja diri. Diri itu ada dua, diri zahir, diri batin. Bicara kita di sini, kuliah kita ini bukan bicara tentang diri yang zahir. Diri zahir itu tuan-tuan sedia maklum, dan tuan-tuan mungkin lebih tahu daripada saya. Diri yang zahir itu kalau sakitnya, fizikal kita lah maksudnya tu, jasad kita. Kalau sakit, pandai cari ubat. Kalau lapar, cari makan, minum. Diri yang zahir ini kalau nak hidup, nak selesa hidupnya, cari sikit duit, lebihkan, besarkan rumah, pasang aircon. Apa nak petik jari semua datang. Itu diri yang zahir, kena jasad ni. Bicara kita ini bicara tentang diri yang batin. Apakah diri yang batin tu? Roh ataupun jiwa itu. Roh tuan-tuan mulia, sebut saja roh. Sebelum jasad ada, roh dah ada dulu. Dan roh kita ini semuanya telah bermakrifat kepada Allah, sudah mengenal Allah. Alastu birabbikum,
qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan engkau? Bahkan kami saksikan, kami makrifatkan, kami mengenalmu ya Allah, kami memandangmu ya Allah. Dia alam roh, semua roh dah mengaku syahidna, kami saksikan, kami berifat dengan Engkau ya Allah. Justru itu semua kita ini mempunyai potensi dan kelayakan untuk kenal Allah. Tak kira lah sama ada ustaz ataupun bukan ustaz, orang dah pergi haji ataupun bukan, orang pakai kopiah ataupun pakai songkok, sama ada muda ataupun tua, kampung ataupun desa, kampung ataupun bandar, semua ini mempunyai kelayakan untuk mengenal Allah. Cuma kita ni diuji Allah Ta'ala. Setelah kita duduk dalam alam roh, tak tahu dah berapa lama panjang pun, wallahu a'lam bissawab, sudah mengenal Allah, diuji, turun ke muka bumi ini, dimasukkan dalam sarung yang nama jasad, terhijab kita daripada memandang dan merasa bersama Allah itu. Sekarang tugasan kita ialah cari balik pandangan dan rasa yang telah hilang itu. Cari balik. Takkan ibadat terus begitu, tak pandang Allah, tak rasa bersama Allah. Itu penting sebab dia menentukan amalan itu diterima ataupun ditolak. Kaedah kita di sini, setiap amalan soleh, setiap amalan diterima Allah pastinya sah. Maka fiqh menentukan sah atau batal. Tetapi bukan setiap amalan sah itu diterima Allah. Maknanya tauhid peranannya. Kena rasakan tuan-tuan, ini penting bicara ni, bukan bicara main-main tak. Kalau tuan-tuan buka nak cerita tentang bab wuduk, tuan-tuan puluh tahun dah buat wuduk. Kalau cerita tentang solat, tuan-tuan dah 10 tahun dah bab solat. Paling tidak pun tak 10 tahun pun sejak pencin dah belajar dah bab solat. Nah, tekun belajar, kuliah. Cuma orang perempuan lebih kuat kuliah dia daripada orang lelaki. Kuliah maghrib orang perempuan datang. Kuliah subuh, Sabtu, Ahad perempuan pun datang. Kuliah duha itu kuliah muslimat, dah bagi khusus muslimat. Lelaki kalau terbuka pun memang tak datang. Kuliah lepas zuhur pun tak ada juga. Lepas asar pun tak ada. Mek ngombe je di pasar ni. Cari warung apa semua, minum kopi. Jadi majlis ilmu amat rancak dilihat di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Sampai ke orang kampung suka sangat datang ke Kuala Lumpur, datang ke Selangor. Sebab apa? Majlis ilmu hari-hari ada. Sampaikan Sabtu Ahad pun ada lagi. Kena hari cuti am, ada lagi kuliah subuh tu. Masya Allah. Di kampung-kampung, Allah, majlis ilmunya hidup segar mati tak mau. Alhamdulillah. Baik, setelah kita tahu cara beramal, kelebihan amal, tapi sekarang ni macam mana nak jaga amal supaya jangan sampai batal pahalanya, jangan sampai hilang pahala dia. Maka tak dapat tidak, kenalah kita menjelajah, mendalami pengajian yang berkaitan dengan makrifat, itu mengenal Allah, ilmu tauhid. Setelah kita tahu diri apa nama dia? Diri batin ya, bukan diri zahir. Bukan fizik kita, bukan jasad kita. Diri zahir, diri batin itulah roh. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fani an nafsi. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Siapa kenal diri? Jawapannya apa nanti? Kenal Tuhan. Bermakna apabila terbuka rahsia pertama, menghirit kita terbuka rahsia yang kedua. Apakah rahsia pertama? Kenal diri. Setelah kenal diri, terbuka pula rahsia kedua, kenal Allah. Tentang ayat yang dibacakan tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ada ibarat kata ni begitu. Maka telah berlakulah khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis, tetapi perkataan arif billah, perkataan orang yang sudah bermakrifat pada Allah yang telah sampai. Tak kurang juga mengatakan ini maudhu', palsu. Ala kulli hal, ini khilaf ulama. Tuan-tuan bukan bidang dalam menentukan kedudukan hadis atau kata-kata ulama ini. Tetapi mana-mana pun kita tasawuf, maka ulama akan kaitkan dengan perkataan ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenalkan Tuhannya. Maka tentang ibarat kata-kata ini, mana datang itu dikhilafkan ulama. Jangan kita menafikan ya. Ada khilaf di situ.
Tetapi dilihat pada maksud itu, dia punya kesohihannya, kebenaran makna itu. Siapa kenal diri, pasti kenal Tuhan dia. Sama dengan riwayat mutawatir yang Quran itu, mutawatir Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri engkau itu kenapa tak renung? Oh, renung, telik. Allah ada di situ. Allah. Kan diri kita ini tanda wujudnya dia. Takkanlah pencipta itu tak ada. Kan diri adanya kita kan adanya dia. Bernyawa kita ni kan tanda dia yang hidup. Gerak-gerak kan tanda ada kuasa. Siapa yang berkuasa? Nak makan itu, nak makan ini, nak pilih itu, nak pilih ini. Iradah kan sifat Allah. Pandai dia mengira duit, pandai dia mengatur urusan rumah tangga dia, pandai dia menghafal, mencipta tentang hukum makan. Pandai tu, ilmu siapa? Boleh melihat, takkanlah pencipta tu buta. Boleh mendengar, takkan pencipta tu pekak. Boleh berkata-kata, takkanlah pencipta tu bisu. Ni diri kita dah dalil wujudnya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri engkau tu kenapa tak renung, telik, halus-halus? Allah, rupanya engkau ya Allah. Jangan faham kita Allah pula. Kita ini terlihatlah, terpancarlah di situ sifat-sifat Allah, identiti Allah Ta'ala, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama besar kalam. Jelas sebut saja kenal diri, kenal roh itu. Sebab roh itu asalnya sudah bermakrifat, sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Firman Allah Ta'ala di atas, wa fi anfusikum afala tubsirun, sebagai pembuka segala rahsia dalam rahsia. Kenal diri, terbuka rahsia kedua pula, kenal Allah. Hanya Allah wajibal wujud, yang wajib wujud. Kita ni harus diwujud, kita ni harus. Boleh ada, boleh tak ada. Dan dialah wujud pada zat, wujud pada zat hakiki. Tuan-tuan, ada sebut zat saja, terus kuncikan pemikiran kita bahawa Allah itu bagian-bagian. Kunci terus. Sebut saja zat, fahamnya kita Allah tu wujud, zat Allah tu wujud, lagi tiada diketahui pada hakikat sebenarnya. Itulah Allah. Kenapa tak tahu? Sebab itulah nak menandakan kehebatan Allah, hebatnya Allah, hingga kita tak tahu kedudukan Allah itu bagaimana, dirinya itu bagaimana. Wallahu a'lam bissawab. Kerana apa? Akal ini sifatnya lemah, dhaif, jahil, tak mampu untuk mengenal Allah dengan apa yang Allah berikan kekuatan pada diri dia. Firman Allah SWT di atas sebagai pembuka rahsia dalam rahsia. Hanya Allah wajib wujud, dan dia wujud pada zatnya. Adapun sekalian wujud yang lain bukan wujud pada zat, tapi wujudnya diwujudkan oleh Allah. Wujud Allah itu tidak dikarenakan dengan sesuatu. Adapun selain daripada Allah itu, wujud itu kerana diwujudkan Allah. Memang lemahlah kita ni, lemah sungguh kita ni. Setelah kita tahu kita ni tak mampu nak wujud, diwujudkan, lemah sungguh kita ni. Macam mana kita boleh mengaku yang kita buat ketaatan dan kesolehan? Tarik balik dakwaan itu, sujudlah, akurlah pada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba yang lemah. Jangan mendakwa-dakwa diri saleh, jangan mendakwa-dakwa diri kuat ibadat, jangan. Tapi pandanglah baik itu yang soleh, karim itu, mulia itu, syarif itu, mulia itu Allah, baik itu Allah, sempurna itu Allah. Makhluk diwujudkan Allah untuk menunjukkan sifat keagungan dan kebesarannya. Jadi rupa-rupanya fahamlah kita di sini, kita diwujudkan Allah. Nampak macam taat setia kita pada Allah itu hanya semata-mata untuk menunjukkan keagungan, kebesaran Allah.
Tuan-tuan sembahyang ibadat macam mana pun banyak sekalipun, tapi pandanglah bahawa agung-agungnya Allah, hebat-hebatnya Allah, sempurna-sempurnanya Allah. Itulah ikhlas. Setelah tidak memandang diri, itulah ikhlas. Ada tanya Nabi oleh malaikat Jibril AS, merupakan seorang lelaki, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta'budullah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Ta'ala ka'annaka, seolah-olah kamu memandangnya. Pandang dengan mana apa? Ingat. Pandang dengan mana apa? Fokus. Pandang dengan mana apa? Rasa bersama dia. Anta'budullah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Ta'ala seolah kamu memandangnya dengan mata batin, basirah. Kalau tak mampu demikian, rasakan kamu seolah diperhatikan Allah. Itulah keadaan hamba Allah. Itu yang dinamakan tauhid maqam ihsan. Maqam ihsan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kursi, kuntu kanzan makhfiyan fa'aratu an urafa khalqal ya'rifuni. Aku ini adalah pembandaraan yang tersembunyi. Fa'aratu an uraf, maka aku hendak bahawa aku ini dikenali. Fa khalqtu khalqa ya'rifuni, maka aku ciptakan makhluk itu untuk aku dikenali. Jadi ayat Quran yang mengatakan, mufassir menceritakan begini tafsirannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat padaku. Liya'budun ay tafsirannya liya'rifun, mengenal. Ibadat dengan makna mengenal. Barulah kita faham seutama-utama ibadat itu adalah mengenal Allah. Itu seutama-utama ibadat. Solat, Ustaz. Solat, ya. Amalan yang pertama diperiksa oleh Allah Ta'ala, amalan bentuk fizikal ni lah, gerak-gerak ni, berupa bentuk bergerak-gerak ni. Solat lah amalan utama. Makrifat itu amalan batin, amalan hati. Amalan jasad, gerak-gerak ni solat. Tapi solat manakah diterima Allah kalau batin dia rosak? Kalau batin dia tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak bermanfaat pada Allah Ta'ala, soalan ni sembah siapa? Nah, itu masalahnya. Betul, amalan yang pertama diperiksa dalam bentuk pergerakan ibadat itu ialah pergerakan jasad, itu ialah solat. Kalau disebutkan seutama-utama ibadat dalam bentuk batin, itu hati, itu ibadat batin. Ibadat hati apa? Ibadat hati utama tu makrifat, mengenal. Justru itu fahamlah kita, hanya solat yang pertama dihisab itu solat yang bermakrifat. Ada pun solat yang tidak ada makrifat mengenal Allah Ta'ala, itu tak ada kata solat lagi. Mungkin tak ada. Kalau betul solat orang bermakrifat, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah fahsyat dan munkar. Sekarang masalahnya, orang solat mengumpat, orang solat menipu, orang solat lepas solat Jumaat angkat kod pukul orang, orang solat rebut tempat iktikaf, bergaduh rebut tempat iktikaf, orang solat hutang tak nak bayar, orang solat mengadu domba, orang solat asap dengki. Dah solat ke belum tu? Solat pada bentuk zahirnya, batin, fizikal, jasad hanya gerak-gerak je, tapi belum lagi mencapai hakikat solat. Belum. Makhluk dan diri kita tiada lain melainkan ayat-ayat Allah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk menunjukkan dirinya, itu poin tu. Diri kita dalam alam ini nak menyatakan, nak menunjukkan siapa? Nak menyatakan Allah, nak menunjukkan dirinya. Pada kita, dia menunjukkan wujudnya. Kita wujud ini nak menyatakan wujud siapa sebenarnya? Wujud Allah, bukan wujud kita. Kesilapan kita sekarang ni, kita tidak menghayati pencipta itu, kita menghayati diri kita yang mencipta. Ada kita menghayati diri kita, maka kita sibuk dengan diri kita saja. Aku soleh, aku beramal, aku sakit, kenapa sakit? Aku, orang bisnes rugi, orang bisnes untung, aku rugi kenapa? Sibuk kenapa itu, kenapa ini. Tidak ada soalan bagi Allah Ta'ala. Bahkan kamu kena tanya besok, muda kamu buat apa, sihat kamu buat apa, kaya kamu buat apa,
Waktu free, waktu percuma kamu buat apa? Ditanya besok. Rupa-rupanya jalan cerita kita sakit, pening, derita, sengsara, untung rugi, jodoh, cerai, itu semua tu nak cerita tentang tajuk dia ialah Allah. Allah nak cerita. Allah yang menjodohkan, Allah juga yang menceraikan. Allah yang menguntungkan, Allah juga yang merugikan. Allah yang mengangkat seorang pemimpin, Allah juga yang menjatuhkan pemimpin. Semuanya Allah. Maka barang siapa yang melihat dirinya, pada kita dia menunjukkan wujudnya, menunjukkan sifatnya, menunjukkan asma'nya dan menunjukkan af'alnya. Ni pada diri kita ni. Nampak bergerak, itu nak menunjukkan perbuatan dia. Dia yang memperbuat itu. Terukirlah nama-nama Allah dalam penciptaan ini. Ibu menyusukan anak, nampak rahim situ, kasih sayang. Allah yang rahimnya. Anak derhaka, ibu mengampunkan dosanya, nampak Ghafur situ. Allah ni nama Ghafur, pengampun. Kaya betul orang ni, jutawan, suka sedekah lagi. Allah yang mengatakan dia Ghani, kaya. Wahab, memberi. Suami bawa makanan, bawa masuk ke rumah, isteri memandang. Razak, pemberi rezeki. Allah. Anak kita belajar pandai. Pesa 1-2, tak dapat nombor 3 tidak? 1-2, tak 1-2, tak 2-1. Siapa yang pandai tu? Alim tu siapa? Hakim tu siapa? Allah. Semuanya ini nak ceritakan tentang Allah. Orang buat maksiat, buat mungkar. Apa yang tuan-tuan nampak sekarang ni? Qahar, ditekan, didagahi. Siapa yang qahar situ? Siapa yang menekan situ? Sampaikan pembuat maksiat tu tahu bersalah, tak mampu nak berpatah balik, bertobat. Setelah puluh tahun dalam maksiat mungkar, bertobat balik pula. Allah mengatakan, akulah hadi, pemberi petunjuk. Akulah rafi' yang mengangkat daripada penjenayah, sekarang jadi wali Allah. Akulah rafi' yang mengangkat darjat manusia, yang mengangkat kedudukan satu kaum itu. Kalau tidak Allah, siapa lagi ceritanya? Sebetulnya ada mata hati memandang dia, kembali pada dia. Para sufi, hakikat taubat itu di sisi para sufi ialah mengembalikan diri ini kepada Allah. Kalau dulu rasa aku memiliki ketaatan dan kesolehan, aku memiliki diri ini dalam melakukan ketaatan dan kesolehan, aku bangun malam, aku segala-galanya, aku taubat sekarang ni. Tidak memiliki diri, gulangkan diri kepada Allah. Minallah daripada engkau ya Allah, ma'allah bersama engkau ya Allah, ilallah kepada engkau ya Allah. Minallah, ma'allah, ilallah. Tidak ada pada kita pada hakikat sebenarnya. Kita milik Allah. Jangan rasa-rasa macam khusyuk sembahyang Khusyuk itu Allah beri, itu milik Allah, Allah nak beri. Sebagai satu hadiah. Bila mata hati terpandang, dia rasa enak, rasa sedap, rasa lazat beribadat. Tetapi pandang itu pun anugerah Allah. Semuanya dia. Jadi kita ni apa buat sebenarnya? Apa kita buat sekarang ni? Kita hanya memandang tak ada Allah. Jadi tuan-tuan, apa-apa hal pun jika ada dalam detik dalam hati-hati tuan-tuan berkata, ustaz ni mengajar dekat-dekat Masjid Jabariah ke, nanti dulu dah. Itu nota dia buat awal-awal tu. Amal seperti biasa, upgradekan penghayatan, itu sebenarnya. Bicara kita ni apa, nak mengajak supaya upgradekan kita punya penghayatan dan rasa kita bersama Allah itu. Bukan mengurangkan amal dan bermalas-malasan dalam bekerja. Dah. Tuan-tuan ada hutang yang belum bayar, cari duit bayar. Jangan lari. Jangan lari. Tuan-tuan ada anak-anak, isteri wajib tanggung, keluar cari nafkah yang halal. Wajib cari nafkah halal beri anak isteri makan, wajib fardu ain. Punch card biar hitam selalu, jangan merah. Dan jangan suruh punch card kan. Semayang duha, tak payah semayang duha, buat kerja yang bos beri tu. Sebab buat kerja yang bos beri tu wajib. Semayang duha ke sunat? Ni dah. Oh, saya nak semayang duha dulu lah. Pergi semayang duha, lepas tu main WhatsApp pula 40 minit dalam surau.
Mentang-mentang dia ambil tarekat, lepas main luar zikir dah, la illallah. Kamu kerja kat pejabat tak habis lagi tu, buat yang tu dulu lah. Wah, zikir cari rezeki. Meniaga tak cari rezeki kan meniaga? Zikir tuan-tuan boleh, tuan-tuan sebut Allah, Allah, la Allah. Itu latihan supaya mendidik lisan dan dalam ini. Kita ada dua lidah, lidah zahir, lidah batin. Betul? Ada lidah dua kan? Dalam lidah zahir dia tak berkata-kata, dalam batin tu berkata-kata tak lidah tu? Tak bila nak berhenti kan ada lidah tu. Dah berapa? Berhenti Ustaz, azan dah. Ada lidah tu. Lidah batin tu lebih pantas bercakap-cakap. Lebih pantas bercakap. Jadi tujuannya zikir lidah zahir ini, la ilaha illallah, jangan hentak-hentak, juga kuatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak latih lidah batin ini supaya ingat Allah. Sebab itu peringkat zikir itu berperingkat. Zikir martabat syariat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nafi, ada isbat. Ada pun zikir martabat asma, zikirnya Allah, Allah. Dah tak ada nafi lagi. Nak nafikan apa lagi? Sebab lain tu bukan Allah dah. Isbatkan saja Allah dah. Tiba satu tahap lagi, zikirnya peringkat martabat zat. Hu, dia kan merujuk pada mempunyai diri. Hu. Tiba zikir martabat hakikat itu, orang ahli makrifat, zikirnya tidak berhuruf, tidak bersuara, hanya memandang saja, terpegun memandang Allah, terpegun. Macam orang bercinta kan? Mana pergi pun Laila, minum air nampak Laila, baca kitab pun, baca kitab tauhid tapi nampak Laila. Macam mana? Tengok WhatsApp pun Laila, tengok nasi hujan panas pun Laila. Tetapi ketika mana empunya diri itu Laila itu berada depan dia, mana Laila tak sebut pun, sebab apa? Depan mata dah. Tidak berhuruf, tidak bersuara, terpegun saja. Itu martabat marifatnya. Dia tak tasbih pun tak pegang. Dia bergaul dengan masyarakat, tapi hatinya sentiasa berkhalwah, sentiasa bersendirian, berkedudukan dengan Allah saja. Tak sebut-sebut lagi dah. Kita sebut-sebut lagi kan. Maklum baru pertama kali jumpa Syekh kan, dapat ijazah malam tadi lah. Amalkan zikir, amalkan selawat, mulut tak henti baca. Sampai kau misal, Assalamualaikum Ji, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nak ingat Allah Ta'ala begitulah keadaan. Tak apalah, peringkat awalnya begitulah, peringkat awal dia. Sebab itu para murabbi, para mursyid, masyayikh melazimkan murid-muridnya supaya biar ada tasbih dalam kocik. Walaupun tak pegang tasbih sekalipun, biarlah ada. Kenapa? Kalau kita bersalin baju, kita pegang si tasbih, ingat apa? Tasbih ni alat untuk apa? Untuk bersugi ke untuk apa ni? So tentu untuk Allah. Gantunglah tasbih kat kereta satu, gantunglah tasbih dalam bilik satu. Sebab apa? Terpandang tasbih, pastinya tasbih tu alat untuk apa? Untuk sampai kita pada Allah, ingat Allah. Biarlah semua tak pegang sekalipun. Tapi harap-harapnya peganglah. Ustaz kata tak pegang, ya bagus, lurus, bendul. Akhirnya dia pun salin baju, buka baju, letak tasbih, keluar tasbih. Tasbih. Ustaz kata biarlah tak zikir pun tak apa. Tujuan zikir tuan-tuan ini ingat. Zikir tu apa dah? Ingat. Bermakna kalau orang sebut, belum tentu lagi dia ingat. Tapi kau dah ingat, pasti dia ingat dah, walaupun tak sebut. Jadi tujuan kita sebut itu, tujuannya nak latih hati supaya sentiasa ingat pada Allah, bergantung kepada turuk jalan-jalan masyayikh, jalan-jalan murabbi masing-masing membawakannya.
Sebab perjalanan tarekat itu banyak. Ada tarekat Naqsyabandi, Naqsyabandi pula berpecah-pecah pula. Syazili pun begitu, Satariyah pun ada, Satariyah Ahmadiyah pun ada. Itu semua jalan-jalan tarekat yang mu'tabar. Dia tuan-tuan nak bertarekat, saya dah tarekat yang mu'tabar, yang diakui, yang betul berjalan sanad pengambilan itu, tidak terputus. Dan hati-hati di sebalik dunia yang penuh dengan serba fitnah dugaan hidup ini, ada juga murabbi ataupun mursyid yang mendakwa diri sahaja, bukan mursyid yang hakiki, tapi lebih pada pendakwaan. Kadang-kadang murid nampak, kita sangka macam karamah, bukan karamah, tapi ada khadamnya, ada pendampingannya. Kerana itu diperlukan untuk mempercepatkan proses dia tu nampak macam wali Allah. Kalau nampak guru berzikir atas ampai baju, apa kata tuan-tuan? Macam mana? Ada guru tarekat dia zikir dekat atas ampai baju, apa pandangan tuan-tuan? Sedang itulah ini dah wali Allah tadi. Bukan musim durian, tetapi selalu datang rumah dia makan durian. Macam mana tu? Dia wali Allah ni. Tuan-tuan, kalau seorang tu bertarekat, berzikir, niatnya nak dapat karamah, itu pun satu perbuatan yang terkeji. Malah diuji para wali Allah, para sufi yang mencintai hati mereka dalam perjalanan rohaninya itu, diberi karamah, diberi ma'unah, diberi kasyaf. Itu sebenarnya ujian. Kita kena lalui, tempuh perjalanan rohani ini. Ada diberi karamah, diberi firasat. Kadang-kadang ada juga lah, tuan-tuan mungkin ada pengalaman lah, gerak hati nak makan durian, sekejap-kejap nanti ada orang ketuk rumah pintu. Assalamualaikum. Ni balik dari kampung kat Lancang tu, kebun ada 3 ekar, tapi tak ada orang jaga. Beruknya makan durian ni. Ni yang bawa durian ni, ambil lah. Oh, durian kunyit. Durian kunyit. Ambil lah. Kita agak-agak macam mana kita agak waktu tu? Ujian tu. Tak sangka ini mau minta durian, dah datang durian. Kalau minta nak darah, dekat nak darah pula. Ustaz, tolong bacakan sikit ayat Ustaz. Anak saya demam dah 6 hari demam ni. Tolong baca sikit. Kita orang minta tolong baca ke tak? Selang 3-4 hari, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, cucu saya dah keluar hospital, anak saya dah keluar hospital, terima kasih Ustaz, berkat doa Ustaz. Kita pun macam mana tu? Nak menampung puji orang tu, mampu tak? Sebab tu pula ada guru bimbing kita. Kalau kita tak ya, dia tak tahu keramat ni siapa wali dia, keramat ni. Tu bahaya tu. Takut itu di istidraj. Apa tu istidraj? Daraj ni tangga, naik tangga, tiba hujung jatuh mati terus. Itu istidraj nama dia. Budak ni bawa motor laju betul. Belanggar tu besok tu belanggar. Selang 3-4 hari, tahu budak-budak dia merempit motor tu, belanggar masuk batu roi, pecah kepala Kita pun budak siapa tidak tahu aku ni. Hati-hati diuji Allah Ta'ala dengan doa yang mustajab. Hati-hati diuji Allah Ta'ala dengan ayuh masinnya. Hati-hati dengan firasat kita yang tepat. Hati-hati dengan apa saja kasyaf yang diberi. Hati-hati. Hakikat guru murabbi mursyid itu, sebenarnya guru hakiki itu tidak menyibukkan anak muridnya dengan karamah, cerita wali Allah, cerita karamah wali Allah, cerita ni firasat, cerita ni kasyaf. Tak. Dia hanya sibuk mengata anak murid salah di mana. Kamu ni sombong. Marah itu kita punya. Kadang-kadang murid muda nak tegur murid tua. Gurunya marah murid yang muda ni, tapi sendiri yang tua. Hakikat guru murabbi itu, kalau anak muridnya di luar sana merasakan dia lebih baik daripada orang lain,
ketika belajar dengan guru tersebut, bersohbah, berkhidmat, berbaiat, keluar daripada guru dia tu, dia lihat orang lain semua baik, dia saja yang jahatnya. Itu betul. Tapi kalau lah guru itu, kita daripada keluarga yang baik, tak pernah kata kepada bapa, tiba lepas keluar dari ceramah itu, keluar marah orang kepada bapa dia. Ini masalah ni kuliah agama macam ni. Maaf cakap tadi, maaf cakap. Ya. Jadi tuan-tuan, bulatkan hati, betul-betul nakkan Allah. Tuan-tuan tanya diri masing-masing, nak Allah ke tidak? Nak Allah, Ustaz. Nak macam nak tak nak? Macam mana? Nak Allah, Ustaz. Nak macam tak nak? Tuan-tuan kalau nakkan sesuatu tu, tuan-tuan macam mana buat? Ikhtiar macam mana? Yang bujang-bujang ni, ataupun tuan-tuan ada pengalaman lepas-lepas tu, nakkan anak dara Pak Imam ni, macam mana cara dia? Kena datang solat berjemaah belakang imam lah. 5 waktu jaga, sungguh-sungguh tu. Pertama salam Pak Imam, tak salam Pak Bilal tu, salam Pak Imam dulu. Padahal Pak Bilal sebelah dia. Pak Imam tu salam dia. Sembahyang sunat pun sebelah Pak Imam. Pak Imam pergi masjid jalan kaki, tolong bawakan naik motor, pergi dan balik. Hari raya datang, bawa durian, bawa apa saja, rambutan, tebu dan sebagainya bawa. Tanya Pak Imam, tanya isteri Pak Imam, apa boleh bantu? Ketupat hari raya ni dah siap belum? Kalau belum ada daun ketupat, tak ada, saya betul mencarikan. Lemang dah siap belum? Tak ada, saya pergi masuk hutan tebang buluh. Begitu sungguh-sungguh. Dah dapat Pak Imam, dapat tu anak tu nanti. Takkan nak Allah gitu-gitu je, biasa-biasa. Kita nak Allah, Ustaz, mesti nak Allah, takkan tak nak Allah. Ingat cakap-cakap gitu saja. Betul tak hati tu nak Allah? Baiklah, kalau betul hati bulat nakkan Allah, Allah lah yang akan menyambut tangan kita. Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya menepuk sebelah tangan. Maka dia akan bimbing kita, dia ambil kita, ditunjukkan kawannya siapa, jemaahnya siapa, jalannya macam mana, gurunya macam mana. Setiap diri kita ini sebenarnya pada hakikat sudah ada gurunya, guru merabbih sudah ada, jumpa tak jumpa je. Guru roh lah kita kata dah, guru roh. InsyaAllah kita akan sambungkan dan kita akan datang. Panjang tu cerita tu, panjang. Tuan-tuan nanti kalau ada masa balik-balik celak kat rumah tu belakang tu kan. Kalau kitab ini tuan-tuan buka muka surat untuk mengenal guru murabbih itu ya. Tuan-tuan boleh buka muka surat 50. Yang ada kitab buka muka surat 50. Yang tak ada kitab jangan buka apa-apa lah. Tanda ingat 50 dan 51 kan. Muka surat 50 dan 51 nota kaki tu kan. Guru tasawuf yang hakiki hanya mengajak begini-begini. Baca tu. Tuan-tuan baca sendiri kat rumah dulu sebelum sampai tempat dia. Muka surat 50 dan 51 tu, itulah ciri-ciri guru murabbih. Jadi tuan-tuan tengoklah guru tersebut. Kalau tak cukup pensyaratan itu, bukan lagi guru murabbih. Secara ringkasnya saya gulungkan ciri-ciri guru murabbih itu. Pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Minta maaf, memegang Quran dan Sunnah. Masih pegang Quran dan Sunnah, mana masih bersyariat, solat, puasa lagi lah. Yang keduanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Syiah tak ada lah, akidah Wahabi pun tak ada lah. Dan yang ketiganya, mempunyai pengalaman jadi murid. Murid ini bukan murid sekolah, bukan murid kuliah, maksudnya tidak. Murid ini sudah yang berbai'ah dengan gurunya. Sohbahnya, mujahadahnya, adabnya, kasih sayangnya, semua ada dalam itu. Dan yang keempat, dia memang diizinkan oleh gurunya untuk memimpin orang lain, berbai'ah dengan dia. Maka itulah ciri-ciri murabbih. Kalau ada tiga, saya tak jadi. Guru ketika mati tidak ada meninggalkan wasiat ataupun mengangkat dirinya sebagai pengganti, tak. Maka dia tetap hanya tiga saja. Maka dia terpaksa pindah guru lain yang sejalur dengan tarekatnya, pembawakan guru dia itu, kawan-kawan gurunya ataupun murid yang telah diangkat sebagai guru. Maka yang tidak ada, bukan tahap guru mursyid, bukan mursyid ini, maka dia duduk terbiah guru yang lain pula, ataupun anak murid sudah diangkat sebagai mursyid, sebagai ganti. Ikut situ pula lah. Itu ciri-ciri dia. Ada pun menang bertanding ceramah berpidato dalam TV itu, tiba-tiba panggil
murabbi itu bukan. Dan murabbi itu tidak ada perempuan Nabi ada perempuan tak Nabi? Tak ada. Maka warisan nubuah itu turun pada murabbi, pada anbiya pada ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Jadi pewaris Nabi itu daripada lelaki jugalah yang mewarisi ilmunya, makrifatnya, hakikatnya, semua dia mesti lelaki. Tidak ada murabbi perempuan perempuan. Kalau dia murabbi perempuan tu, itu buat nikah boleh lah, buat bai'ah tak boleh. Wabillahi taufiq, insya-Allah Allah telah muzakarah ini membaikkan pengetahuan kita dan juga pandangan mata hati kita dalam mata Allah. Wabillahi taufiq, insya-Allah.